Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan juga kesihatan kepada kita untuk bersama-sama hadir dalam program mingguan kita, iaitu kuliah yang diadakan sejak lama dulu, dan kita agak mudah-mudahan kehadiran kita ini boleh menambahkan lagi ilmu dan juga kefahaman kita untuk meningkatkan kualiti ataupun mutu diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tahu bahawa perjalanan hidup kita di dunia ini merupakan proses ataupun tahap-tahap ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memilih siapakah di kalangan kita ini yang paling baik. Dan kita kebetulan ni sehari dua ni orang kalut dengan ngundi. Esok hari penamaan calon dan 5 hari bulan ni kita semua akan keluar mengundi memilih pemimpin dan kerajaan yang akan mentadbir bukan sahaja negeri kita Kelantan tetapi juga di seluruh negara. Soal pemilihan ni sebenarnya bukanlah suatu benda yang baru. Kalau kita tengok dalam hidup kita ni, kita sentiasa berhadapan dengan proses memilih. Kita mula-mula lahir ke dunia, mak ngayah kita paksa pilih. Pilih gapo, nak pilih nama, nak bubuh nama kita, nak bubuh nama gapo, nak bubuh nama Najib ke, nak bubuh nama Nik Aziz. Dia kena pilih. Dah. Nak bubuh nama Rosmoh ke, nama Abi Abadi. Jadi kena pilih. Mula sampai dari situ pilih. Lepas tu bila besar, budak ni besar, dia kena pilih nak masuk sekolah mana. Nak atas sekolah hak lagu mana, nak atas sekolah yang guna bahasa gapo. Dan budak ni pula bila dia tubik esok dia jadi dewasa, dia nak kahwin, dia juga kena pilih. Dia nak kena pilih pasangan hidup dia tu. Orang lagu mana, latar belakang lagu mana, sifat peribadi lagu mana. Dan begitulah seterusnya dalam hidup kita ni, sepanjang masa kita berhadapan dengan proses pemilihan. Proses pemilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaedah-kaedah untuk kita memilih. Dan kaedah ni kalau kita perincikan jelas kepada kita di dalam Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kalau kita baca dalam kisah surah Yasin. Yasin ni kita baca semua malam Jumaat, orang pah baca, orang amnu baca, orang atas pagar, orang pati tapuai baca berlaku. Dalam surah Yasin itu ada peristiwa yang berlaku suatu masa dulu. Suatu masa dulu pada zaman selepas daripada zaman Nabi, pada zaman Nabi Isa. Berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa hantar utusan dia untuk berdakwah kepada masyarakat di suatu tempat bawa agama Islam. Dalam peristiwa tu Nabi hantar mula-mula Nabi Isa hantar dua orang ni tak erok nak berhadapan dengan masyarakat yang degil dan keras pada waktu itu. Lalu di atas seorang lagi rasul dia untuk bawa orang ni kepada agama. Itu pun mendapat penentangan yang hebat daripada masyarakat pada waktu itu, sehingga ada seorang orang kampung biasa yang dalam kitab tafsir disebut dia ni kerjanya jadi tukar kayu ya. Tukar kayu ataupun kalau kita lah ni tukar buat perabot kau gitulah lebih kurang bahasa kita hari ni. Jadi dia ni mari bela utusan Nabi Isa alaihissalam ni dan meroyak kepada orang-orang yang menentang. Kita baca surah Yasin, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Tu atas dua orang berdepan dengan orang yang tidak menerima ajaran yang benar, maka atas orang lagi. Lepas tu bila orang ni berhadapan dengan masyarakat ni yang mendustakan ni, tiba-tiba Tuhan kata orang kampung ni mari Habib. Dalam kitab tafsir nama dia Habibun Najjar. Habib yang kerjanya jadi tukar kayu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Itu cerita dia. Jadi bila masyarakat ni menentang,
utusan Nabi Isa alaihissalam, marilah Habibun Najjar ni membela 3 orang ni. Jadi ajak masyarakat dia, kaum dia ni supaya turut. Ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, turutlah, terimalah risalah dan juga kebenaran yang dibawa oleh 3 orang utusan Nabi Isa alaihissalam ini. Jadi orang ibu sebab apa kena turut orang ni? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Turutlah orang ni kerana orang ni dia mari ni dengan tujuan yang baik, tidak mengharapkan apa-apa, tetapi semata-mata untuk membawa kebenaran. Sebab tu dia mari, dia beroyak, dia berapa, dia tak ambil upah, dia tidak minta bayaran, dia tidak letak rega, dia hanya mari nak royak agama, nak royak benda betul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Antara sifat pemimpin, orang yang kita nak pilih ni, ialah orang ni orang yang tidak mengharapkan gapo-gapo. Dia kecek tu atas dasar ikhlas dia, tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum muhtadun, dan mereka ni pula iaitulah 3 orang rasul ni, utusan Nabi Isa ni, muhtadun, mendapat petunjuk apa? Sebab dia berjalan atas dasar agama. Dia berdasar wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bawa wahyu ni, itulah kebenaran. Kebenaran ni kita nilai rojok ke dia gapo. Perjuangan ni kalau kita nak tahu betul tak salah, pegangan betul tak salah, rujukannya Quran dengan hadis. Nak kata sesak tak sesak tu kena tengok Quran dengan hadis. Kita boleh kata orang ni sesak, orang tu sesak, parti tu sesak, parti ni sesak, tapi di mana rujukan dia? Rujukannya nak nentu sesak tak sesak ni ialah Quran dengan hadis. Mana-mana perjuangan yang kena dengan Quran dengan hadis, itulah perjuangan yang betul. Mana-mana perjuangan ataupun dasar yang bercanggah dengan Quran dengan hadis, itu adalah perjuangan yang salah dan sesat. Sebab tu jangan mudah kita kata sesak ni. Macam orang ni duk kata pah ni ajaran sesak, pah ajaran sesak. Dia rujuk mana tak tahu. Rujuk ke tu kena ada. Kita boleh nak kata sesak, tapi gapo dia hujah kita, gapo dia alasan kita. Kita pelaga dengan Quran, kita pelaga dengan sunnah. Supaya kita buat rumah, kita kata rumah ni sengit. Sengit tu kita guna gapo? Tukar dia guna HI. Dia guna HI baru dia boleh tahu rumah sengit tak sengit. Kita tak boleh nak kata sengit tu gitu dengan mudah, tak boleh. Kita kata amu tengok nampak sengit. Nampak sengit belum tentu sengit sungguh. Takut kita sengit pun tak tahu. Bila kita sengit kita kata rumah sengit. Tu pasal dia. Jadi nak netu tu kena ada rujukan. Rujukan bagi orang buat rumah ni HI dia. Dia letak HI tu tukar tahun lalu. Kalau butir air duk tengah, cek rata molek. Kalau butir air tu kesok, cek rumah tu sengit. Tu yang mudah dia. Jadi kita dalam hidup kita pun benar salah, betul molek ni atas Quran dengan hadis. Nilainya nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ukuran kita, bukan manusia yang menentukan benda itu. Jadi kata Habibun Najjar ni, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Orang ni ada petunjuk, iaitulah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita pergi sikit lagi, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah ni masyhur. Bila Nabi Musa ni terlibat dalam pergaduhan di Mesir. Waktu satu kali dia jalan petang hari di bandar Mesir, di bandar dia jumpa dengan dua orang duk bala. Seorang itu bangsa dia serupa dengan bangsa Nabi Musa, iaitulah sama-sama Bani Israel. Kalau seorang lagi tu berlawan dengan dia tu orang Mesir betul, Kibti. Orang Kibti ataupun bahasa orang putih panggil Koptik. Orang Mesir betul. Nabi Musa ni bukan orang Mesir, dia orang Bani Israel, keturunan Bani Israel. Jadi dia jumpa dua orang duduk bala. Bila duduk bala siapa bergocoh? Bergocoh tak tahu lah kis daerah, kis berapa tak tahulah. Bergocoh tu. Jadi bila bergocoh, Bani Israel ni minta tolong. Weh Musa, dia kata tolonglah, dia kata tolong aku ni lawan kawan ni. Nabi Musa ni dia pun ada perangai pong. Dia gigi, dia behek. Dia behek kawan hok lawan. Orang sebahasa dengan dia. Fa wakazahu Musa. Ada ulama terjemah dia tapa, ada kata gocoh. Kita kata behek lah, masa mudahnya behek sama, ada tapa ataupun tumbuk. Dia bui tu keboh catok mati. Mati selalu kawan tu. Kena sebuti mati selalu. No yang hebatnya Nabi Musa tu, kita orang Melayu gagah hali gagah Musa. Gagah hali gagah Musa. Cuma tukak boleh ke Ali, tak boleh ke Musa. Buh nama tukak Ali.
lawan dia kacik timu. Tu no ya. Jadi fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa beheh tu rebah mati selalu. Bila mati ni terkejut, Nabi Musa pun terkejut. Lalu Allah dia menyesal dengan perbuatan dia tu. Rabbi, lalu dia minta ampun dengan Tuhan cepat-cepat. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ni doa Nabi Musa. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Itu doa Nabi Musa. Kalau kita nak baca apa boleh molek. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ampunilah aku. Lalu selesai cerita tu, Nabi Musa balik rumah. Kawan tu berbalik. Geger dalam bandar, jumpa orang mati, tak tahu siapa bunuh. Sehari dua lepas tu, katanya dalam masa 2-3 hari lepas tu, Nabi Musa tak berani tubik rumah lah senyap-senyap. Hari yang ketiga asal dia tubik pula. Puas duduk rumah 2 kali. Tubik jalan petang, jumpa pula dengan kawan hak tadi. Kok baloh hari baru ni tu. Duk baloh pula, gocok pula. Dengan orang Kipti pula. Lalu bila dia tengok Nabi Musa ni mari, tolong aku Musa, tolong aku Musa. Nabi Musa pun masuk dekat. Nabi Musa masuk dengan perongoh lah. Mung tak ada kerja lain, bergocoh dengan orang. Nabi Musa kata, mung tak ada kerja lain, bergocoh dengan orang. Baru apa ni pamit tak tolong aku. Nabi Musa mari dengan nak marah. Kawan tu terkejut, takut Nabi Musa bahaya dia pula. Dia kata mung Musa tak ada kerja lain, nak kata orang. Dia tubik 2-3 hari baru ni mu kata orang mati dah. Bila kawan tu dengar, Kipti ni dengar, pecah dalam rahsia. Rupanya hak mati jumpa mayat tu Nabi Musa bunuh. Geger dah lah siapa kau KJS, siapa kau polis ke apa, polis cari tubik gambar dalam TV3 dalam apa semua ni. Duk cari orang dinamo sikit-sikit, muka sikit-sikit. Lalu bila duk lagu tu, Nabi Musa pun lari tubik daripada Mesir. Mungkin orang nak igak ni lari tubik daripada Mesir, senyap-senyap lari tubik. Lain cerita ni, bila dia lari tubik daripada Mesir, bawa diri ni jalan siapa tak tahu nak pergi mana, sehinggalah siapa di suatu tempat ni dalam sejarah sebut nama Madian. Suatu bandar ataupun suatu kampung bernama Madian. Nabi Musa berhenti situ, dia tengok orang ramai duk khumu. Duk ramai duk khumu. Apa ni telaga ni besar. Atas telaga ni ada nutuk, lepas tu ada batu stoko besar. Nabi Musa duduk sana di pokok, letih dah dia ni jalan jauh. Makan ni tak ada, minum ni tak ada, duduk nyanda di pokok, doalah dia sekali lagi pada Tuhan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, dia kata sesungguhnya aku ni dengan kurnia kamu amat memerlukan. Maknanya aku ni amat perlu dengan kurnia kamu. Wahai Tuhan, aku mari tak tahu mana dah ni. Kampung orang ni jauh dah tinggal bumi Mesir, tak kenal siapa, tak tahu mana. Lepas tu makan ni tak ada, minum ni tak ada, pitih pun tak ada. Tubik doa dia, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ni doa Nabi Musa lagi. Kalau kita faham Quran daripada dengan doa-doa ni ya, tak payah cari tok bomo tu, tok bomo ni. Bukan kata nak marah tok bomo, tapi dalam Quran ni banyak doa-doa yang comel, yang kita sebenarnya tak payah cari doa-doa lain. Kalau kita baca Quran, faham makna dia, faham peristiwa, inilah doa-doa yang sesuai. Tadi bila dia buat salah, dia baca Rabbi inni zalamtu nafsi. Kalau ni bila dia tak ada apa satu dah ni tangan, nak makan, nak minum, tak ada, minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku ni amat memerlukan. Fakir ni makna perlu benar kepada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada bering, tidak bergantung kepada tok wakil, tidak bergantung kepada apa-apa, minta dengan Tuhan tu. Nak royak tingginya tauhid dia tinggi tu, minta dengan Tuhan, tidak kata pergi cajar cari rumah orang besar, rumah orang kaya, minta sedekah dak. Tapi minta dengan Tuhan selalu. Pasal dia tahu Tuhan yang boleh selesai masalah. Pergi rumah orang kaya, pergi rumah besar belum tentu boleh makan ni. Tak kena hari bulan boleh nyapu. Tidak gitu Tak kena hari bulan temu ngani orang lepas hanyi hamba. Tapi Nabi Musa ni kerana tauhid dia tinggi, akidah dia tinggi, dia terus pergi dengan Tuhan lalu. Minta dengan Tuhan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia tak minta dengan manusia, tak bergantung kepada makhluk. Lalu dia duduk perhati bila-bila duduk nyanda lapar daga tu, dia duduk tengok.
Orang duduk rupanya orang kumung telaga tadi bapa nak bui minum air ko kambing. Pok-pok ni pok pego kambing. Ramah pego kambing demo ni, jadi petang-petang hari kak dia mari ambil air laga tu bui minum ko kambing. Jadi atas laga ni kali dia takut masuk benda ke apa, tutup dengan batu besar. Dalam keadaan Nabi Musa duduk pati tu, tiba-tiba dia tengok habis dah orang minum kambing, tinggal 2 orang lagi ada. Orang budak muda. Perempuan muda 2 orang, 2 beradik. Dah bila pok lelaki ni sudah dah sebelah, pok 2 orang ni mari nak ambil air dalam laga nak minum ke kambing. Gak ring orang tino dengan batu besar tu payah nak tolak. Tak cakap buat nak tolak batu tu, nak cebok air tak boleh. Nabi Musa siap gi dekat, dia kata biar hamba tolonglah. Dia kata nampak payah sangat nak tolak batu, 2 beradik ni tak boleh. Nabi Musa sore-sore dia tolak. Tu nak kata kagum Nabi Musa ni tolak batu tu sore-sore dia bukan nudung laga, tolong kara air we minum. Bolehlah minum kambing, sukalah budak puai 2 orang ni. Dia perhati Nabi Musa, ni bukan orang kampus sini ni. Bukan orang kampus sini ni. Mari mana ni tanya kau apa rupanya pecahlah kawan ni mari daripada tempat jauh. Lepas tu nak hidup mana, malam ni tak ada hidup mana. Lalu dia kata lagu mana kalau pergi hamba ada ayah, hamba adik beradik. Kerana tuan ni baik, tolong hamba we minum kepada kambing kami ni. Boleh ke tak malam ni pergi jadi tetamu di rumah hamba. Kita jadi tetamu di rumah hamba. Jadi Nabi Musa ni pun sedang molek. Lepas tu nak pergi lagu mana? Nabi Musa kata gini, aku tak tahu jalan lagi rumahmu, tapi mu jalan di belakang. Mu 2 beradik ni masa mu puas jalan di belakang, aku jalan di depan. Gak budak ni kata, "Pas lagu mana nak pergi lah ke mana duduk depan?" Mu kata tak tahu jalan. Dia kata mu royak ya kat belakang. Kalau straight royak straight. Kalau nak kona lah kanan, mu pekor batu kanan, aku kona lah kanan. Kalau nak pergi kiri, pekor batu lek kiri. Jalan lagu tu. Nabi Musa duduk depan. Pasal apa? Nabi Musa kata pasal mu orang puas. Kalau aku duduk belakang, duduk alik tengok mu. Tengok dengan bentuk tubuh gapo, pas bimbang takut selok kain. Takut selok kain, nampaklah betih. Nampak betih. Jadi Nabi Musa juru sampai gitu melalu. Kalau kita sedang molek lah 2 beradik duduk depan, kita duduk tengok ke belakang ni. Kalau kena kita. Boleh pilih nak kakak ke nak adik. Kalau kena kita. Tapi Nabi Musa ni orang juru, dia kata biar aku jalan belakang tu. Balik di rumah, temu dengan ayah, budak puan ni cerita. Ayah tu dalam setengah tafsir kata Nabi Shu'aib. Tapi hamba baca dalam hamba baca bukan Nabi Shu'aib. Sebab Nabi Shu'aib ni kalau kita baca dalam sejarah, zaman dia dengan zaman Nabi Musa lain. Nabi Shu'aib mari dulu lagi. Dari segi sejarahnya tak jumpa Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib ni. Dari segi zaman hidup. Jadi dalam cerita tu boleh walaupun tepat tu sama Madian, tempat Nabi Shu'aib, tapi orang tu orang lain. Orang lain. Tu hak membaca lah. Tapi dalam setengah tafsir dia kata orang tu ialah Nabi Shu'aib. 2 orang ni 2 orang anak Nabi Shu'aib. Tapi hak hamba pegangnya untuk maklumat sajalah. Hak hamba duk baca-baca buk sakat ni, dia tak jumpa Nabi Musa ni zaman lain. Tahun lain dia tak jumpa dengan Shu'aib. Sebab Shu'aib ni awal lagi daripada zaman Nabi Musa. Tapi waktu biarlah kita tepi dulu. Waktu masalah akademik. Masalah akademik. Jadi bila cerita anak dia cerita apa semua ni, lalu anak dia ni sudah makan jamu makan gapolah. Nabi Musa ni ayah dia kata duduk sinilah tu jadi tetamu saya boleh sehari 2. Sebab orang Arab ni 3 hari tu wajib dia pergi tetamu dia. 3 hari tu wajib dia jamu dia gapo. Jadi dalam duduk situ anak dia esok jumpa ayah, dia kata ayah ambil lah orang ni kerja dengan kita. Ambil dia kerja kita. Sebab hamba pun tak cakap 2 beradik ni puas tiap-tiap hari dia eret kambing, lepas tu nak minum air pula payah dengan batu besar. Ayah ambil dia ni lah kerja dengan kita ni. Ayah dia tanya apa nak ambil dia ni, baru jumpa mari baru dengan dia nak ambil dah tak tahu lagi batai hidung perut bedah lagu mana. Dia kata boleh harap dia ni, boleh ambil apa? Sebab dia kata dia dua ni nak ayat cerita kita nak pilih orang ni. Dia kata ya abatistajirhu inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Ni anak puai dia cakap ya abati wahai ayah. Abat ya abati ni panggilan manja lah, panggilan manja orang Arab kepada ayah dia. Bapa ayah dia panggil ke anak ya bunayya, tu panggilan manja awal, wahai awal, tapi bukan awal adik lah. Ya bunayya wahai awal. Dia kata ya abat wahai ayahku
ya abatistajirhu, ambillah orang ni kerja dengan kita. We upah dia jadi dari tu pekerja kita. Lalu ayah dia tanya apa? Yang mu recommend dia suruh kerja mu tak kenal sebelum pada ni, baru jumpa sehari baru. Dia jawab, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kita nak pilih jadi orang kerja dengan kita ni, nak pilih orang ni ialah dia dua sifat. Kata ulama, dua sifat ni sudah cukup untuk kita menilai orang yang kita nak latih jadi pemimpin dan petugas kita. Gapo dia dua sifat yang diberi oleh anak kepada ayah dia, al-qawiyyu al-aminu. Dua. Pertama, kuat. Al-qawi ni Melayu kata kuat. Kuat ni dalam tafsir yang luahnya ialah orang yang ada kelayakan, cukup syarat. Sebab dalam konteks tu kuat lah pasal nak buai batu tu gagah. Tapi dalam konteks umum ialah kelayakan. Kelayakan ni kebijaksanaan, gapo semua. Yang kedua pula kena ada amanah. Al-amin, orang yang beramanah. Kata Ibn Taymiyah dalam kitab dia Siasah Syariah, dia kata dua sifat ni sudah cukup untuk kita menilai dan memilih pemimpin dalam hidup kita. Al-Mawardi bui banyak. Kalau kita baca dalam kitab Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah tu banyak. Antaranya dia sebut al-Islam, al-ilmu, al-adalah. Pada 2-3 lagi. Salamatul hawah kepada 7 tak silap ambok. Ada setengah ulama bui sampai 11 ciri ataupun sifat orang nak jadi pemimpin. Tapi Ibn Taymiyah kata dua perkara ni cukup. Dua perkara ni merakumi sifat-sifat yang patut ada pada seorang pemimpin. Yang pertama, ada kelayakan. Dia layak ni boleh jadi dia gagah, boleh jadi dia bijaksana, boleh jadi dia ni ada pengalaman. Dan yang kedua ialah amanah. Ni kena kapuh dua ni, gagah dengan amanah, layak dan amanah. Kalau kita pegang kepada orang ni, pegang pula orang kisah dalam surah Yasin itu, kita boleh nampak pemimpin lagu mana kita nak pilih, kajian lagu mana kita nak naik dalam kehidupan kita. Kita tak payah dengar orang ceramah pun tak apa sebenarnya. Kalau kita faham Quran ni, kita tahu sebagai orang Islam apakah kriteria, apakah ciri pemimpin, perjuangan, kerajaan yang kita nak akak, yang kita nak tegakkan dalam negara yang kita cinta ini. Dalam hak tadi, mala yas'alukum ajra, dia tidak minta pitih. Dia tidak minta pitih, maknanya tidak makan pitih. Amanah. Dan kita di Kelantan ni alhamdulillah, bukan kita nak bangga untuk guru kita. Dia jadi menteri besar di Kelantan ni, antara kelayakan dia sebagai menteri besar, iaitu peraturan yang dibuat oleh UMNO waktu UMNO mereka Kelantan mula. Kalau menteri besar ni tidak duduk di JKA 10, tidak duduk rumah KJN, dia duduk rumah dia ataupun duduk rumah mana-mana, menteri besar ni layak boleh allowance 3,000 sebulan. Allowance sewa rumah 3,000 sebulan. Tok Guru ni Aziz sejak dia jadi menteri besar sampai hari ni tak ambil sehabuk. Dia tak duduk di JKA 10, dia duduk rumah dia. Dia layak dapat 3,000. Kalau dia ambil pun tidak salah dari segi undang-undang. Tetapi dia tak ambil, dia pergi balik ke KJN 3,000. Bapa dia pergi balik, dia kata nak buat apa allowance 3,000 sebab hamba duduk rumah hamba. Dia kata dia duduk rumah dia, jadi nak sewa rumah gapo, rumah dia sendiri. Tak ambil. Pas 3,000 sebulan, dia jadi menteri besar 23 tahun. Kita ambil 22 tahun lah, muka tahun ni baru masuk 23. 22 tahun. Setahun ada 12 bulan. 3,000 kali 12 bulan 3,000 ni 36,000 setahun. 36,000 setahun kali dengan 22 tahun 700,000. Tok Guru ni Aziz ni tak ambil pitih kajian. Walaupun dia layak, dia tak ambil 700,000, bukan RM1 RM2. Kita 500 tu tak ada mayasa dah. Tidak gitu nak ambil 500 rela tak mayasa. Ada maya lewat ada. Ada pakai kodok. Ada jamak dengan gerik pun ada. Tak apalah tu 3,000 sebulan 700,000 lebih. Tak ambil siapa hari ni. Mula-mula dia jadi menteri besar, masuk dalam akaun dia PT. Dia tengok lebih PT mari mana lebih.
Tok guru tengok, tanya pegawai kat wang kata hak duit 3,000 tu. Dia kata nak buat gapo? Muka hamba duduk rumah hamba. Tak okey nak payah sewa rumah sendiri. Atas balik ke kajian. Jadi sudah 700,000 lebih, tok guru ni tak ambil duit kajian, wi balik ke kajian. So, yang kedua pula ambil besar-besar ni. Yang kedua pula sebagai menteri besar, dia ni layak boleh piti setiap hari raya jamu orang ni 15,000 sekali raya. 15,000. Maknanya raya puasa 15,000, raya haji 15,000, 30,000 setahun. Dia layak boleh. Tok kata banyak 15,000 nak jamu gapo? 15,000 ni nak jamu gapo ni? Makan dengan meja kursi kau kalau kita tanya dak. Tok kata hamba tak saya ambil. Pasal dia kata pertama banyak, yang kedua hamba pun nak pahala juga. Kalau hamba guna duit kajian tak ada pahala lah hamba. Jadi biar hamba jamu rakyat ni dengan pitih hamba baru boleh pahala. Siapa lagu tu? Tak ambil juga atas balik pitih 15,000. 2 kali raya 30,000 setahun. 30,000 kali dengan 22 tahun. Ni ratus, ni ratus, ni puluh, ni ribu. Capur dengan 700,000, 1.3 juta. 1.3 tu bagi kotes baru tu. 1.3 juta. Kalau kita jenis bagi jenis golek, terkek kita hamba golek. 1.3 juta. Kereta dia patut boleh 2 kereta. Isteri dia sah, dia ambil sah. Untuk bini dia beli sendiri kereta. Tok guru beli sendiri, bui untuk datai pakar. Walaupun dia berhak di segi undang-undang boleh 2. Untuk isteri sebutir dia sebutir. Dia kata tak apalah hak dia bini dia beli. Bini dia pakar. Kereta hak dia beli. Ni nak royak contoh mudah lah kita ambil khotih dulu. Ni nak royak istimewanya kita Kelantan. Sebab tu kalau orang duk kata tukar ni pelik bagi tu sebenarnya. Bagi pelik. Bagi pelik duk main tukar. Dia reti kau duk bagi dia kata. Sebab tu hamba kata titi ni bukan tukar, tolu sebenarnya. Dia bukan tukar, dia tolu sebenarnya. Pasal tak tahu gapo. Boleh kita tukar kalau bagi tak comel kita tukar hak mahak comel. Selipar soyok, selipar cabut kita buat pergi beli hak baru boleh. Kereta buruk tak boleh nak naik dah. Kita tak tahu kita pergi beli kereta baru. Tukar lagu tu tak apa. Tapi kalau bagi molek-molek orang kata mosih-mosih lagi, tiba-tiba kita nak tukar, tak betul pada kita. Tak betul pada kita. Nak royak. Supaya nak cerai bini, apa tu kau dikata cerai bini? Pasal dia sehat. Dia beranak tak berhenti, dia bagus, dia juruh, dia mayat. Sebab tu hamba nak tukar dia. Kena ke tak? Tok kau diheret kata mu ni gila, tok kau dikata tak? Mau bini duk segar molek boleh beranak molek-molek ada pandang masuk. Reti layan tok lelaki, jangok pula comel. Lembut ke apa tiba-tiba nak pergi cerai, nak cari bini lain. Peliklah. Ni nak ayat nak suruh kita faham situ. Jadi tu hebu ini contoh. Patut kita Kelantan pimpin ni. Ada pimpin ni yang lagu tu. Mala yas'alukum ajra patu wa hum muhtadun. Dapat petunjuk pula gapo dia sebab letak Quran dengan hadis jadi dasar. Tak ada negeri dia Malaysia ni sebelum Kelantan ni yang meletakkan Quran dengan hadis dasar pentadbiran negeri. Tak ada. Kita mula-mula di Malaysia tahun 90 bila Tok Guru jadi menteri besar letak dasar membangun bersama Islam. Tak ada negeri. Tak ada negeri di Malaysia ni letak dasar membangun bersama Islam. Jadi ke Quran dengan hadis sebagai rujuk ke. Lo ni hari ni kita tengok bila kita letak 22 tahun dah orang mula sebab tu bila nak mari pilihan raya ni orang kecek kita pun nak memperkasakan Islam. Letak 5 orang ulama tandai jadi calon pasal nak memperkasakan Islam di Kelantan. Baru kecek Islam. Baru cari ustaz buat calon. Selama ni tak cara ustaz. Tak cara ustaz. Cuma siap kalau ustaz ni naik kereta duduk dalam bonik. Duduk dalam bonik. Dia tak buat jadi driver. Pasal kalau buat jadi driver, pergi tempat dia tak suka lah. Kita letak ustaz ulama ni jadi driver. Barulah betul KJN ni bukan driver pun tak jadi.
hok jo tunjuk jalan pun duk dalam bonik. Buh dalam bonik, tapi moga orang tak biasa naik kereta ni kak, duk dalam bonik pun tak apa. Mujur dia kata boleh naik kereta duk dalam bonik. Mujur. Muka dia tak je naik kereta. Jadi mujurlah duk dalam bonik pun tak apa. Sebab tu bila orang buka bonik, tubik dengan Nana tak tahulah ke mana. Dah duk dalam gelap lama gitu mau buka bonik, nampak tari tu Nana tubik. Selipar pun tak ada pakai turun dengan begitu. Tu nak ayat tu. Jadi bahagian ni bahagian napuk. Bahagian napuk bahagian jelas. Kita ni Tuhan bagi pertama kepimpin ni dasar. Dasar ni paling penting. Dasar ni dasar membangun bersama Islam yang sekarang ni membuktikan kepada kita bahawa Islam ni boleh berfungsi. Islam ni boleh berperanan dalam sebuah masyarakat moden. 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, semua orang tak boleh fikir dalam kepala Islam dia boleh jadi dasar saja. Kita orang Islam sendiri pun setengah-setengah kita orang Islam pun tak yakin Islam ni boleh menjadi dasar saja. Tapi setelah Tok Guru naik di Kelantan tahun 90 sampai hari ni, orang buka mata. Orang buka mata, orang tengok. Rupanya Islam ni boleh mentadbir. Islam ni boleh menjadi dasar kepada kerajaan dan tidak membawa masalah. Di Kelantan ni alhamdulillah tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Orang bukan Islam terima, orang Cina pun boleh terima, orang India pun boleh terima. Ni barang-barang besar, bukan barang main-main. Tok Guru pergi Johor. Mungkin hari ni dia akan royak cerita sikit. Dia pergi Johor, dia duduk cerita 2-3 hari lepas. Satu tempat tu orang Cina tua mari tahan kereta. Masa duduk tengah selu tempat ramai-ramai, orang Cina tua mari tahan kereta dia. Ketuk cermin. Tempat Tok Guru duduk, ketuk cermin. Tok Guru buka sekerak. Buka sekerak, dia olok kepala Cina tu. Tok dagu ni atas cermin. Tengok kau Tok Guru, Cina tua dah. Tengok kau Tok Guru, ni Aziz. Ni Aziz. Ni Aziz. Duk kata lagu tak tubik muka lain duk ni Aziz, ni Aziz. Tok Guru pun dia kata dia tak tahu nak kata guano. Berapa nak royak pun tak tahu. Bukan jadi orang lain ni kata teruja. Orang putih kata excited. Boleh jadi dia dengar dah nama Tok Guru gapo ni lah baru dia boleh tengok sendiri berkali. Tengok siapa tak tubik kata lain, siapa ni Aziz, ni Aziz boleh tu. Ni Aziz, ni Aziz. Supaya seolah-olah macam muk hak ilang anak lama. Tak jumpa lama bila temu tu gak perlu Allah awal tak sedap sebut awal serabut ngadik. Allah tak boleh nak sebut awal ni. Peluk tu gak tak tubik benda lain lah. Pakai peluk begitu. Tu nak royak ni. Siapa berkat tu Allah Tuhan tak boleh bayar lah. Tak boleh bayar. Tu Tok Guru kata Cina pun saya kaku amenu yang tak reti dia kata. Ni nak ayat ambo dengar cerita tu ambo pakai ambo nak sebut. Tak boleh nak bayar lagu mana orang bukan Islam tu boleh sebut nama Tok Guru Aziz. Siapa gitu mau lalu. Allah ada banyak lagi cerita nak ayat sebahagian tu tak boleh nak ayat lah. Pasal nak jaga tu hak tu. Ni antara benda yang bagi pelik. Dan mari semalam ambo dapat maklumat ROS sebut politik sikitlah. ROS ni pendaftar pertubuhan, Registrar of Society. Pendaftar pertubuhan atas surat kepada DAP sebab ada isu dalam pemilihan DAP baru ni. Dia bukan batal, dia kata pemilihan DAP baru ni tidak sah. Jadi pemegang jawatan dalam DAP ni tidak sah. Bila tidak sah, DAP ni tak boleh guna lambang dia dalam pilihan raya. Pasal tak ada orang nak saing. Dia nak guna lambang parti ni kena pimpinan parti kena saing. Kalau kita PAH ni kita nak tani guna lambang PAH kena pimpinan saing. Bui kebenaran watikoh dia panggil. Ada watikoh tu baru boleh pakai dalam pilihan raya. SPA baru terima. Jadi waktu ambil surat mari pada DAP, maknanya kemungkinan besar DAP pilihan raya ni esok nama calon tu tak boleh pakai lambang roket dia. DAP jawab, ni nak ceritanya, DAP jawab surat kepada ROS. Dia wi tepu hari ni sampai pukul 3 petang ni. Minta ROS tarik balik surat. Kalau ROS ni tak tarik balik surat ni, DAP kata dia akan tanding di Semenanjung Malaysia ni guna lambang PAH belaka.
Allah Tuhan. Ni bagai ni. Noyak bagai. DAP sanggup nak guna lambe pah bertanding di seluruh Malaysia ni kecuali Sabah Sarawak. Sabah Sarawak guna lambe PKR, di semenanjung Malaysia seluruh negeri kalau RUF tak tarik balik dia akan guna lambe bulan. Noyak mana seluruh Malaysia bulan bertanding. Allah ni noyak Tuhan bui kepada kita. Dah orang Cina seorang tu tulis dalam Facebook, dia kata kalau sungguh DAP guna lambe bulan dia akan teriak suka, dia kata. Cina tu rakyat dia teriak suka, bukan teriak sedih, suka dia kerana DAP nak pakai lambe pah. Maknanya gapo tu orang tak takut dah kepada perjuangan Islam kita bawa. Orang tak takut dah dengan parti Islam. Setara DAP orang duk tubuh, orang duk kata kapi harbi tu. Bahasa tu lubak korang tu. Duk kata kapi harbi, dia sendiri tak takut nak guna lambe pah. Kalau dia benci kepada pah, tak yakin kepada pah, tak okey dia nak pakai lambe pah. Nak ayat. Ni bahagianya. Tuhan tunjuk kepada kita hasil kesabaran kita, keyakinan kita kepada Islam. Kalau kita bawa. Kita bawa Islam ni, kita royak Islam itulah depan Cina, depan Melayu, depan India, depan Sia, itulah Islam. Tidak kata depan Cina kita kecek lain, depan Melayu kecek lain, depan Sia tak. Pah ni kecek tu. Tok guru depan Cina ni dia kecek Islam, hamba kadang-kadang gusi. Allah tok guru. Cina belakang depan dia kecek apa dia kecek depan kita. Jadi kita kadang-kadang nak ilmu. Dan mau tanya orang padri Kristian hak besar di Malaysia. Tanya dia apa dia percaya ke Tok Guru, apa dia hormat ke Tok Guru. Dia kata dia kenal Tok Guru ni 20 tahun dah. Sebab dia hormat pada Tok Guru ni, dia kata sebab Tok Guru kecek mula sampai hari ni serupa, dia kata tak berubah. Dia kenal Tok Guru Aziz 20 tahun dulu, dia kata. Selama dia sayang Tok Guru Aziz ni, Tok Guru Aziz kecek betul. Yang mula sampai hari ni hak dulu kecek. Tak ada bertukar kecek. Mana Islam tu dia bawa Islam yang mula sampai ni Islam dia bawa. Sebab tu saya hormat dia tu. Saya hormat dan saya apa ni terima Tok Guru Aziz. Tu nak ayat. Pasal perjuangan kita perjuangan Islam. Kita bersaing orang bukan Islam pun nak bawa dia kepada Islam. Bukan nak jauh dia pada Islam. Ni bersaing orang bukan Islam kau jahil kau itu. Nak aku ada muka saing ni jahil juga. Tu jadi masalah kita. Tapi kita butuh happy pada kita, alhamdulillah. Tapi kita tengok ni, bisa Ahmad sebut nama UMNO. UMNO kecek dengan orang Melayu lagu lain. Kecek dengan orang Cina lagu lain. Dia pergi ngepi tempat orang Melayu, tebihlah undi Pakatan Rakyat. Tebihlah undi pah, benih pah ni habis negeri boleh Cina. Tu kepe dia. Siapa pergi teriak tempat hamba dalam kawasan hamba, pergi teriak dalam balasah. Berat dalam kita dia kata. Kalau benih, kalau kita bila ayah ni nak hidup mana dia kata. Boleh ke Cina habis dah lah dia kata bumi ni. Mula Singapura widah ke Cina dia kata. Dia boleh royak Singapura mula widah ke Cina. Siapa dia wis Singapura ke Cina? Ya Allah. Nak royak bahalunya orang hak kecek ni. Bahalu. Orang Arab kata barol, jenis hema keledar. Boleh dia teriak depan orang ramai-ramai. Dia kepuas ceramah ustazah. Teriak dia kata mula Singapura widah ke Cina. Lepas ni kalau benar puak ni habis ke Cina. Allah nya benuk sampai kita mau lalu. Tu nak ayat tu. Ni perangai dia. Depan Melayu tu lah dia kecek. Dia pergi depan Cina lah ke mana? Dia kata tebihlah kalau mu ni Pakatan Rakyat. Kalau mu sokong Pakatan Rakyat, mu sokong DAP, benih Pakatan Rakyat, pah jadi Perdana Menteri. Tu dia ayat. Pah akan jadi Perdana Menteri, pah akan jalan Islam, jalan hukum hudud, habis pokok Cina kena kerak belakang. Ni nak ayat ni. Tak percaya teragi dengar ceramah dia. Teragi tu. Depan Melayu lagu ni dia kecek. Boleh ke Cina. Kalau pergi depan Cina, boleh ke pah. Pah akan jalan hukum hudud. Semua orang Cina kena pakai tudung, kena berjawi, kena berapa. Tu dia ayat. Jadi tengok lain tu. Kecek depan orang Melayu lagu lain. Kecek depan Cina lagu lain. Lagu mana ni? Hak ni hamba kata lidah cabai apa bewok ni? Bewok bahasa jenis parti bewok. Kecek depan Cina lagu lain, kecek depan Melayu lagu lain. Gak benda ni orang tahu. Kesek pun ada, rakamnya ada. Rakamnya ada.
Ni nak ayat kita kena fahamnya. Kita kecek ni ya sorang. Kita pah ni kita kecek Islam. Depan Cina, depan Sia, depan India Islam. Kalau kita tanya kita nak gapo dalam perjalanan, kita nak menegakkan Islam di Malaysia. Kita yakin dengan Islam yang kita boleh selesai masalah di Malaysia. Kita try dah 50 tahun berkata guna sistem sekular, dasar sekular, tak boleh selesai masalah. Masalah ras, masalah agama, masalah ekonomi semua tak boleh selesai. Orang Melayu, orang Cina balah, orang Melayu, orang Cina jadi tegar. Lepas tu masalah ekonomi, pengagih ekonomi yang tidak adil. Tapi kalau kita mari dasar Islam, kita yakin dengan Islam kita boleh selesai banyak masalah. Kita mengerti Kelantan 22 tahun ni, tengok sendiri. Orang Cina hidup dengan molek, tak ada masalah apa satu. Orang India boleh hidup dengan molek. Orang Sia kutip pitih buat-buat dia, bui kau kajian nak buat lebuh raya rakyat. Orang Sia tu tak cas Sia, kutip pitih buat-buat dia. Bui kau tok guru baru ni pergi berapa puluh ribu, dekat 50 ribu. Orang Sia kutip pitih. Bui kau tok guru ni, tok guru dia kata sumbangnya masyarakat Sia ditupak kepada kajian yang nak buat lebuh raya. Allah nak royak. Siapa dia suruh? Tak ada orang suruh. Tapi kerana dia yakin, waktu dia mari 2-3 tahun lepas, mari jumpa tok guru, kita jemput buat pertemuan. Kita jamu makan pukul 11 sebab dia pukul 12 dia tak makan tu. Dia puasa. Dia minum air sampai pagi esok pula. Dia puasa. Dia bagi puasa dia masyarakat Sia. Jadi bila kita jamu pukul 11 lebih tu, dia minta izin. Royak gambar, boleh ke dia nak doa? Sudahlah kata. Mari tanya hamba, moga hamba jangan anjur majlis tu. Dia kabut. Doa apa tanya? Dia kata nak doa supaya tok guru ni panjang umur. Kata sudah dah lah. Hamba pergi bisik dengan tok guru lah, ke mana tok guru ni boleh kau tak buat dia berdoa ni? Nak minta tu panjang tak apalah, moga dia agama dia je ikut cara dia. Kita bui doa boleh ngongeng. Kita dah dengar. Setengah kita naik angin muncul tak sebut amin. Amo tu dengar apa tak faham apa dia baca tapi ngongeng cara dia cara Sia ngongeng. Doa sudah tu. Dia kata sudah doa. Kita minta doa supaya tok guru sihat panjang umur. Allah tak ca Sia, bukan kita kata nak suka agama dia tapi tak ca tu. Tak ca tu dia boleh nampak bagai molek pada tok guru. Bagai comel. Tiba-tiba kita orang Islam hok pergi Mekah pakai serban pakai piah tak nampak comel tok guru ni. Berat pada tok ca weh. Berat pada tok ca. Lagu mana? Tok ca boleh nampak. Patut dia ni agama lain, dia ni akidah lain, dia tak berdoa lah ke tok guru ni. Marah ke tok guru bawa Islam. Tapi dia nampak bagai molek. Dia nampak Tuhan buka ke dia pandangnya dia nampak. Sebab tu kalau kita orang Islam betul benar, kita ni tolak. Kita kata huduh pula siapa kata macam-macam dalam ceramah, orang kau gapo kita ni. Orang kau gapo ni. Allah lah. Tu nak oyak. Lebih lagi kalau kita pakai serban, pakai jubah, orang panggil ustaz, tak pergi Mekah pakai kata haji. Pak tupak tu tak pergi Mekah. Tapi pun nama tuan guru haji. Tuan guru haji. Adik ipar dia ceramah ngambau di tupak mana royak Mekah pun tak pergi lagi. Adik ipar dia ceramah, habis ipar dia tahu, dia kata habis ipar dia tak pergi Mekah lagi tapi boleh kau amnu tuan guru haji. Sebab tu siapa nak jadi tuan guru, nak jadi haji, pakai piah, pakai serban, pakai jubah masuk amnu. Ni nak oyak. Ni bagi tuan-tuan hamba sebut nak kita memikirlah. Sebab tu kalau kita balik pada Quran, Tuhan bawa kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang tubik daripada Mesir, pergi di padang pasir 40 tahun duduk situ di padang pasir, diselamatkan daripada kezaliman Firaun. Tuhan beri nikmat. Demo ni duduk di padang pasir. Padang pasir ni tak ada pokok, tak ada gapo. Tapi Tuhan beri kurnia nikmat kepada Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Tuhan buat turun awal ni turut buat ni jalan gimana nak teduh dia pasal tengah-tengah pada pasir panah. Jadi awal hak turun daripada langit ni memayungi Bani Israel puluh-puluh ribu orang. Tuhan kata wa zallalna alaikumul ghamama, kami payungi ke atas kamu semua ni awal. Wa azalna alaikumul manna wassalwa,
dan kami turunkan kepada Bani Israel ini dua makanan yang istimewa daripada langit, daripada syurga, iaitu makanan apa? Al-man was-salwa. Man ni ialah sejenis makanan yang tumbuh atas rumput. Tumbuh atas rumput, pagi ikuti atas rumput. Supaya gulali tu, supaya gulali. Ulama kata supaya gulali tu. Duduk atas rumput penuh atas rumput ikuti. Ikuti makan, sedapnya supaya madu, manisnya supaya madu, khasiatnya supaya madu. Tak payah pergi beli, tak payah gapo, tak payah beratus supaya nak ambil bering tu duduk. Pakai ikuti atas rumput, pagi-pagi tubi, tengah hari leh. Naik tari leh lalu. Ikuti pagi-pagi makan. Dalam tu pula cukup dengan vitamin, cukup dengan protein, cukup dengan mineral, cukup untuk diet keperluan badan kita sehari-hari. Lepas tu waktu as-salwa, burung mari tak tahu mari mana seru turun, pakai duk cokoh atas padang. Serah diri atas padang. Gigat pak igat, semelih masuk. Tiap-tiap hari lagu tu. Tak payah pergi mana-mana. Setiap hari. Awal duduk atas ni jadi sebuah payung, atas langit besar payung, tak serah panas sikit abu. Makan ni pula ada atas rumput, ada atas padang. Hebatnya tu hewi kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa. Tapi bahasa tolu Bani Israel ni pergi jumpa Nabi Musa. Lepas tak berapa lama pergi jumpa Nabi Musa. Tak boleh kau mari makan lain. Puah weh duk makan hak ni semua. Tengok. Dalam Quran sebut dalam surah Baqarah juga, dalam ayat lain dia kata wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia pergi wa iz qultum, ingatlah ketika kamu Bani Israel ini berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tak puas hati dengan makan ni hak seturuk tulu. Makan ni tulu alman as-salwa. Sedangkan makan ni penuh dengan khasiat, penuh dengan zat, memenuhi keperluan manusia, tapi tak suka, tak puas hati. Dia kata tak boleh kau fad'u lana rabbaka, mu minta doa lah dengan Tuhanmu. Boleh dia kata Tuhanmu. Pada dia ni pengikut Nabi Musa nak ayat tolu tu lah tu supaya menung tolu. Fad'u lana rabbaka, serulah Tuhan kamu. Minta apa? Yukhrij lana mimma tumbitul ard. Waktu ubik daripada bumi ni apa? Mim baqliha, sayur-sayur wa qithaiha, wa timu. Wa fumiha, bawang, wa adasiha, kacang adah, wa basaliha, bawang putih. Minta bagai-bagai khotih lagu tu. Nak sayur, nak buah timun Cina, nak kacang dah, nak bawang. Bagai tu bagai busuk mulut belaka. Bagai busuk mulut. Bila minta lagu tu ke Nabi Musa, Nabi Musa kata qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mu ni nak tukar kau Tuhan bui tu bagai boleh. Bagai yang sudah direkomend, ada dengan vitamin, mineral, protein, cukup belaka semua. Mu nak tukar dengan bagai hak khotih. Mu nak tukar alladhi huwa adna bagai khotih, nak tukar dengan bagai hak molek. Tu Nabi Musa soal. Jadi kita duduk di Kelantan ni jangan jadi perangai Bani Israel. Tuhan beri kepada kita dasar Islam, kepimpinan ulama. Tiba-tiba nak buat dasar Islam, nak buat ulama, nak beri kata jahil jadi KJL di Kelantan. Jangan jadi perangai tu. Punuh jane kita. Punuh jane. Ni orang ahli benar duduk datang. Dasar tu dasar Islam. Nak cari mana lagi dasar lebih baik pada dasar Islam? Tak seorang yang ngaji tinggi setara mana PhD ke apa-apa, kalau tolak Islam sebutir bodoh lalu di segi agamanya. Di segi agama bodoh lalu. Tuhan sebut dalam Quran. Orang gila ni lagu tu, gila tak ada kutip ketah. Orang cari harta benda lebih pada siapa langgar hukum, hak tu gila juga. Kerana nak ke benar, gila. Siapa tinggal agama, lawak agama, maki orang, putar belik kebenaran, ni gila juga. Jadi Tuhan tunjuk kita ni. Jadi kita ni alhamdulillah Tuhan beri dasar. Walaupun kita kata tidak sempurna, memang kita mengaku kita Kelantan tidak sempurna 100%. Amba sebut semua dalam dewan, luar dewan kita ni ada kelemahan, ada kekurangan. Boleh jadi ada kesilapan sebab kita manusia. Tapi hak pentingnya kita letak dasar kena. Kalau ibarat orang buat rumah tu tapak kena pilih. Kayak zaman dulu orang tua nak buat rumah dia pilih dulu tapak, jangan tempat menatai lalu, tempat jin meletah, tempat air turun. Dak, dia kena pilih tapak buat rumah. Kita lah ni letak Kelantan ni tapak tu tapak kena. Jin tak litah, air tak mari menatai pun tak lalu.
Nampak tak? Kalau rumah ni tak kena sikit, tak cukup luas, kau tak apa, besarlah rumah tu. Kalau rumah tak janggut, terlecak jadi biar comel. Berhijau lah. Lepas tu bulat putih. Tu benda ni. Tapi yang penting tapak rumah tu kena. Pilih molek dah. Kok mana pun kena. Pilih hari pula pak letak membangun bersama Islam. Tak ada dah dasar lebih baik pada hak ni. Kalau hak ni pun kita nak tukar, Allah, berat kita ni. Ambo cakap dia jauhi semula lah. Jauhi semula pokok kita ni. Nyanyo kita. Dan kita boleh tengok. Tak sempurna cerita lain. Pakal itu hazy kita ni bukan setakat Kelantan tu. Amo nak kecek lebih tak si, takut orang kata agah ke apa. Tapi kalau itu hazy kak, kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok insya-Allah pilihan raya ni tak mustahil kalau kita boleh menang di Malaysia ni. Tidak mustahil. Dengan izin Tuhan, dengan berkat doa kita semua insya-Allah. Kita lah ni kalau ibarat naik kereta api nak siapa? Nampak dah stesen, Jangan kita pergi tolu duduk terjun tak terkali. Gong orang kata 2-3 jam boleh duduk atas kereta api, nampak stesen terjun turun, nak siapa orang? Biar tentu siapa di stesen, pas terjun lah nak terjun pun. Ni stesen nampak dah lelek nampak, dero pun nampak tu. Copong pun nampak dah di stesen. Kita tiba-tiba buka pintu terjun turun. Orang kata go benar Datuk ni. Go benar Datuk ni. Jadi insya-Allah kita pakak-pakak dah. Kita pakak-pakak jaga anak kita, bini kita, keluarga kita supaya tetap bersama dengan kepimpinan ulama dengan dasar membangun bersama Islam dalam pilihan raya yang kita akan hadapi ni insya-Allah. Jangan kita syok sore, keluarga kita pasti ke dengan kita, anak kita dengan kita, adik-beradik kita dengan kita, keluarga kita dengan kita, insya-Allah. Orang UMNO pun kita ajak ramai-ramai mari undi PAH pilihan raya ni. Nak duduk dalam UMNO tak apa, penting kita nak undi. Undi PAH. Nak pergi tempat UMNO gilah ambil piti, muka dia piti banyak, kita terima lah dia nak pergi gapo pun, tapi undi PAH. Hak tu kita nak tengok insya-Allah. Kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan beri taufik dan hidayah kepada kita semua, diberikan kemenangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu hamba minta elan WJC 9522. WJC 9522. Minta alih dah kereta segera. Minta alih kita kerjasama dengan segera. Hamba berhenti setakat ni dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma alih baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma farrij jam'ahum wa shattit shamlahum wa baddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim fa innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.